Hai, nama saya Muhammad Farisha dan hari ini saya nak terangkan tentang logik dalam falsafah. Logic reasoning merupakan aktiviti mental yang bertujuan untuk mencapai kesimpulan dengan cara yang munasabah. Ia berlaku dalam bentuk inference atau hujah dan penolakan kepada kesimpulan yang disokong kuat. Ia dikawal oleh norma yang bertujuan untuk merumuskan hujah yang betul dan meyakinkan. Logic reasoning mempunyai 4 bahagian, iaitu deductive reasoning, inductive reasoning, abductive reasoning dan heuristic method. Sebenarnya, dalam kehidupan harian kita, banyak berlakunya situasi yang memerlukan logical reasoning. Kalau nak tahu lebih lanjut, jom kita panggil kawan saya seorang lagi untuk terangkan. Deductive reasoning merupakan proses logik untuk mencapai satu kesimpulan berdasarkan set premis dan penyataan. Jika evidence adalah benar dan peraturan logik fakta diikuti, kesimpulan tersebut dianggap benar. Premis 1 dan premis 2 mesti benar supaya kesimpulan yang dirumuskan juga menjadi benar. Mesti tabakan. Tak apa, saya terangkan. Contoh yang pertama, premis 1, Tony Fernandez dilahirkan di Kuala Lumpur, dan premis kedua, semua manusia dilahirkan di Kuala Lumpur juga dilahirkan di negara Malaysia. Di sini kita boleh memberi kesimpulan bahawa Tony Fernandez dilahirkan di negara Malaysia. Seterusnya, saya Hafiz Daniel akan menerangkan tentang inductive reasoning. Untuk inductive reasoning, logik ini melibatkan kita untuk membuat kesimpulan umum atau generalisasi berdasarkan pemerhatian atau bukti tertentu. Inductive reasoning terbahagi kepada dua, iaitu complete induction dan juga incomplete induction. Mari saya terangkan dengan contoh yang senang difahami. Contoh complete induction. Brandon melihat burung di taman dan burung tersebut mempunyai sayap. Maka, Brandon menyimpulkan bahawa semua burung memiliki sayap. Senang kan? Untuk incomplete induction pula, Saza bertemu dengan beberapa orang pelajar di sekolah itu dan kesemuanya sangat pandai. Jadi di sini, Saza menyimpulkan bahawa semua pelajar di sekolah itu sangat pandai. Deductive reasoning adalah berlainan daripada apa yang telah diulaskan oleh kedua teammate saya, iaitu deductive dan inductive reasoning. Untuk deductive reasoning, ia merupakan satu kesimpulan yang dibuat melalui pemerhatian yang tidak lengkap. Bukan saja ia tidak lengkap, tapi ia malah digabungkan dengan sumber-sumber ilmu pengetahuan yang diketahui secara umum. Sebagai contohnya lah, untuk deductive reasoning, bayangkan anda menjumpai satu guli di tepi jalan dan di sekitar guli itu ada satu beg yang penuh dengan guli berwarna merah. Jadi dengan pemerhatian yang tidak lengkap dan dengan pengetahuan umum yang anda ada, anda membuat satu kesimpulan bahawa guli merah tersebut jatuh daripada beg merah itu. Ini adalah salah satu contoh adaptive reasoning. Dan selain itu, secara bahasa kasarnya, adaptive reasoning boleh disimpulkan dan boleh digunakan apabila premis itu tidak mencukupi untuk buat satu conclusion yang lengkap seperti yang dibuat di dalam deductive reasoning. Selain itu juga, heuristic teknik merupakan pendekatan praktikal atau peraturan am yang membantu dalam memudahkan situasi sukar atau mempercepatkan proses membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Diringkaskan lagi, teknik ini adalah untuk mencari jalan pendek supaya sesuatu masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Dalam situasi dengan maklumat yang tidak mencukupi, sumber yang terhad atau had masa, prosedur heuristik kerap digunakan. Sebagai contoh, kita menghadapi isu teknikal dengan peranti. Kita mungkin cuba mematikan dan menghidupkan semula sebelum mencari penyelesaian yang lebih kompleks. Heuristik teknik memudahkan situasi yang kompleks dan membolehkan kita membuat keputusan yang cekap bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita. Sebaliknya, falasi merupakan satu idea di mana beberapa orang percaya ianya satu kebenaran tetapi ia merupakan auta berdasarkan maklumat yang salah. Falasi terbahagi kepada dua, iaitu formal falasi dan informal falasi. Untuk formal falasi, terdapat 3 bahagian. Pertama ialah two wrongs make a right. Two wrongs make a right berlaku apabila seseorang itu mewajarkan sesuatu perkara yang tidak baik dengan menggunakan contoh yang sama seperti meniru dalam pemberitaan kerana kawan yang juga meniru. Selain itu, ialah appear to pity. Situasi ini berlaku apabila menggunakan keadaan malang untuk memaksa seseorang itu untuk menerima kesimpulan yang dimahui. Bahkan kita juga ada bandwagon argument. Bandwagon argument berlaku apabila
seseorang membenarkan sesuatu kenyataan yang tidak mempunyai asas yang tepat kerana dipersetujui oleh orang ramai. Contohnya, Ahmad mahu mencuba untuk merokok supaya nampak hebat kerana ramai sahabatnya nampak hebat apabila merokok. So, seterusnya untuk informal fallacy, ia terbagi kepada 4 iaitu ad hominem, strawman fallacy, appeal to ignorance dan generalization. Ad hominem pula ni apa? Ad hominem juga dikenali sebagai personal attack, di mana seseorang tersebut menggunakan sifat seseorang untuk memenangi sesuatu perbalahan. So, sebagai contoh, satu individu memberitahu kepada seseorang bahawa hujah kamu tidak dapat dipakai sebab kamu lebih muda daripada saya. So, itu adalah contoh ad hominem. Seterusnya, strawman fallacy. Strawman fallacy pula apabila seseorang mengambil satu kenyataan oleh seseorang tersebut dan memutarbelikkan kenyataan tersebut untuk membuat satu penentangan terhadap individu tersebut. Okey, sebagai contohnya, individu A menanyakan kepada sahabatnya, apakah yang kamu lakukan ini merupakan satu perkara yang telah menyalahi undang-undang agama. Jadi, individu B tersebut membuat keputusan bahawa sahabatnya memberitahu kepada dirinya bahawa dia akan ke neraka kerana telah menyalahi undang-undang agama. Seterusnya pula, appeal to ignorance. Appeal to ignorance pula adalah di mana seseorang itu menyatakan sesuatu kesimpulan adalah benar kerana tiada bukti batahan terhadap satu penyataan tersebut. Contohnya, satu individu menyatakan bahawa Tuhan tidak wujud kerana tidak ada bukti kewujudannya. Dan yang terakhir sekali ialah generalization. Generalization berlaku apabila seseorang membuat suatu kenyataan berdasarkan bukti yang sangat kecil. Jadi sebagai contohnya, Abu berjumpa dengan Ali. Ali ni sifatnya tidak bermoral. Jadi dia membuat satu kesimpulan bahawa semua orang yang berbangsa Cina tidak bermoral. Kami sudah menerangkan secara mendalam tentang logik. Adakah beberapa situasi yang disebut berlaku dalam kehidupan anda? Apakah tindakan anda untuk mengatasi situasi-situasi tersebut? Logik memerlukan seseorang tersebut untuk berfikir secara kritikal supaya suatu perbahasan ataupun perbalahan dapat diselesaikan secara rasional antara dua pihak. Kami dari Grup 4 dan terima kasih kerana menonton.